Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Yang berusaha Profesor Basri yang dimuliakan Dr. Hashimi, Ustaz Madaud Rahman, ramai lagi nih. Ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita sambung kuliah kita, iaitu pada muka surat 53. Muka surat 53 berkaitan dengan hikmah didahulukannya ibadah sebelum isti'anah dalam pandangan Ibn Qayyim adalah sebagai berikut yang disebutkan oleh pengarang, iaitu Al-Fadhil Ustaz Idrus Abidin Hafizahullah. Kemudian kita telah bincangkan tentang hikmah-hikmah kenapa didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah sebut sampai pada 12 hikmah. 12. Sekali imbasnya. Yang pertama, iyyaka na'bud adalah ghayah, iyyaka nasta'in adalah wasilah. Yang kedua, iyyaka na'bud adalah berkaitan dengan al-uluhiyah, iyyaka nasta'in berkaitan dengan ar-rububiyah. Yang ketiga, iyyaka na'bud adalah haqqullah wa iyyaka nasta'in adalah haqqul ibad, hak Allah dan hak hamba. Yang keempat, iyyaka na'bud mengandungi di dalamnya al-isti'anah, wa iyyaka nasta'in manakala iyyaka nasta'in tidak semestinya mengandungi ibadah, sebab itu didahulukan iyyaka na'bud sebelum iyyaka nasta'in. Yang kelima, iyyaka na'bud hanya pada kau kami sembah, hanya berlaku kepada orang yang ikhlas. Iyyaka nasta'in berlaku juga kepada orang yang tidak ikhlas, iaitu orang yang hanya datang ketika bermasalah. Dia tidak sembah Allah tapi dia hanya minta manfaat sesuatu. Yang keenam, iyyaka na'bud adalah hak Allah, lebih kurang sama dengan ketiga. Cuma wa iyyaka nasta'in adalah kurnian Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan hak lebih utama daripada minta hadiah atau minta ganjaran. Yang ketujuh, iyyaka na'bud adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Iyyaka nasta'in ada sebab untuk mendapat taufik, iaitu minta tolongan Allah. Dengan minta tolongan Allah lah kita dapat taufik untuk beribadah dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, iyyaka na'bud adalah amanah ke atas hamba-Nya. Iyyaka nasta'in adalah janji Allah terhadap hamba-Nya. Yang ke-9, at-taqarrub, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud adalah taqarrub kepada Allah. Iyyaka nasta'in adalah hajat secara daruri, sesuatu yang pasti. Iyyaka na'bud, Allah, orang yang sembah Allah ialah orang yang dekatkan diri pada Allah. Manakala orang yang minta tolongan Allah ialah hajat keperluan manusia. Manusia pasti semua sekali akan minta tolongan Allah. Termasuk golongan etis apabila dia berdepan dengan ancaman-ancaman ataupun maut.
Yang ke-11, iyyaka na'bud adalah sebab untuk Allah bantu dan kukuhkan sesuatu kumpulan atau sesuatu masyarakat di atas muka bumi. Iyyaka nasta'in adalah apa yang keputusan daripada apa yang Allah Subhanahu serahkan, keputusan daripada sesuatu yang Allah Subhanahu berikan tamkin. Okey. Yang kedua, apa pun yang berlaku kepada kita, kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan hamba yang sembah Allah ketika Allah berikan nikmat, kemudian kufur pada Allah wa na'udzubillah ketika Allah tarik nikmat. Kita sembah Allah pada semua keadaan. Sebagaimana kita memuji Allah pada semua keadaan. Ketika kita dapat nikmat, disebut Alhamdulillah. Ketika kita dengar dan melihat suatu perkara yang kita seronok, kita baca Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Bila kita ditimpa dengan musibah, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Semua sekali adalah ibadah. Jadi ayat tafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pendetilan terhadap makna alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebab tu alhamdulillah Allah berkaitan dengan nama Allah. Rabbil alamin berkaitan dengan nama Ar-Rabb. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud berkaitan dengan ibadah ataupun al-uluhiyah, itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in iaitu Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta pertolongan dan Allah membantu hamba-Nya. Di sini berkaitan dengan Rabbil alamin. Ini yang ke-13. Yang ke-14. Yang ke-14 iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah dahulukan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in? Sebab iyyaka na'bud adalah sesuatu yang menyelamatkan kita di hari akhirat. Wa iyyaka nasta'in ialah sesuatu yang menyelamatkan kita di dunia. Dalam konteks kalau kita sebutkan ibadah berkaitan dengan urusan akhirat dan isti'anah berkaitan dengan urusan dunia menurut setengah pandangan ulama. Kalau mereka tafsirkan begitu, artinya maknanya betul lah. Iyyaka na'bud berkaitan urusan akhirat, iyyaka nasta'in berkaitan dengan urusan dunia. Walaupun tafsiran ini tafsiran yang tidak menyeluruh, namun ada wajahnya. Yang ke-15, iyyaka na'bud menafikan syirik. Iyyaka nasta'in menafikan ujub. Syirik adalah berkaitan dengan syirik dosa besar atau berkaitan dengan syirik besar. Iyyaka nasta'in berkaitan dengan syirik kecil. Itu buang ujub, buang kibir, perasaan rasa diri ini hebat, perasaan bahawa diri ini takabur bahawa dialah memiliki segala-galanya. Hakikatnya Allah yang tolong dia. Hakikatnya Allah yang bantu dia. Yang ke-16. Yang ke-16, iyyaka na'bud berkaitan dengan ayat fa'budhu. Iyyaka nasta'in berkaitan dengan ayat wa tawakkal alaih. Itu ibadah dan tawakal. Hakikat ibadah dan hakikat tawakal. Yang ke-17, iyyaka na'bud adalah syukur nikmat. Iaitu seseorang yang syukur nikmat, Allah beri nikmat pada dia, dia bersyukur dengan beribadah pada Allah. Bila Allah kata inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Orang yang bangun beribadah ialah orang yang syukur ibadah. Iyyaka nasta'in adalah perbuatan Allah terhadap hamba-Nya. Yang ke-18, saya sebut ringkas sebab saya dah masuk pada surah, sebab tafsiran dia detail kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi saya nak cepat masuk pada iyyaka nasta'in. Ayat ihdinas siratal mustaqim. Yang ke-18, iyyaka na'bud berkaitan dengan mahabbatullah.
ibadah, semua amal ibadah yang Allah syariatkan, Allah pasti sayang kepada pelakunya. Iyyaka nasta'in ialah berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah. Orang yang Allah tolong berkemungkinan Allah sayang, berkemungkinan juga Allah tak sayang. Orang yang Allah tolong, kadang-kadang Allah nak berikan nikmat kepada dia kerana Allah sayang pada dia. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia apa yang dia nak kerana istidraj. Allah nak jadikan dia makin tenggelam dalam kejahatannya. Dia rasa apa yang bila dia tak taat pada Allah, dia tak beribadah pada Allah, namun nikmat tetap dapat, dia rasa dirinya telah hebat, dirinya tidak perlu kepada manusia, tidak perlu kepada ibadah. Ketika ditinggalkan ibadah dia kaya, ketika ditinggalkan ibadah dan sebagainya, hidupnya aman. Jadi ketika Allah berikan kepada dia keperluan dunia dia itu, tidak semestinya artinya Allah sayang pada dia. Berbeza dengan iyyaka na'bud, orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang menyembah Allah ketika Allah tolong, atau ketika Allah berikan nikmat, atau ketika Allah berikan ujian, tetap sembah Allah. Ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan muta'alliqatun bil mahabbah, berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Manakala iyyaka nasta'in, ia berkaitan dengan kehendak Allah. Allah bantu siapa, Allah berikan kemudahan bagi siapa Allah nak. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji hamba-Nya siapa Allah kehendaki. Betul, dia ianya berkaitan dengan bab al-masyiah. Yang ke-19, iyyaka na'bud berkaitan dengan hakikatul ikhlas. Makna ikhlas yang sebenar. Iyyaka nasta'in berkaitan dengan hakikatul tawakkul, iaitu rentetan daripada ikhlas. Daripada berapa tadi? 20 ke 19? Okey. 19, Ustaz. 19 Ya. Okey, terima kasih. Yang ke-20, iyyaka na'bud. Kenapa didahulukan pada iyyaka nasta'in? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat Quran secara umumnya, hampir keseluruhannya Allah akan bertembung antara makna al-uluhiyah dan makna isti'anah. Allah akan dahulukan makna al-uluhiyah. Itu bab ketuhanan dan ibadah sebelum Allah tolong. Contohnya, dalam ayat fa'budhu wa tawakkal alaih. Fa'budhu berkaitan dengan iyyaka na'bud. Wa tawakkal alaih berkaitan dengan iyyaka nasta'in. Ayat yang lain Allah kata war-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. War-rahmanu amanna bihi berkaitan dengan ayat iyyaka na'bud, wa alaihi tawakkalna berkaitan dengan iyyaka nasta'in. Allah berfirman, Rabbul masyriq wal maghrib fattakhidhu wakila. Rabbul masyriq wal maghrib berkaitan dengan iyyaka na'bud, fattakhidhu wakila berkaitan dengan ayat iyyaka nasta'in. Dan ayat Quran lain yang banyak. Mana Allah Subhanahu Wa Taala bila bertemunya, Allah letakkan ayat, Allah akan dahulukan erti iyyaka na'bud sebelum iyyaka nasta'in. Dan makna inilah makna yang ditegaskan dalam Al-Quranul Karim dan isi kandungan Quran secara keseluruhannya umumnya begitu. Umumnya begitu atas alasan apa? Alasan yang sama seperti mana yang kita sebut sebelum ini. Tak lari dari berkemungkinan apa yang kita dah sebut, maksudnya dalam 20 ataupun 19 sebab sebelumnya. Jadi dengan 20 sebab ini, iyyaka na'bud didahului daripada iyyaka nasta'in. Sebahagian pada ulama bincangkan dengan lebih detail. Mereka tak bincangkan iyyaka na'bud, Allah mendahulukan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sebelum tu mereka bincangkan kenapa Allah kata iyyaka baru na'bud. Dahulukan iyyaka ke atas na'bud. Sedangkan asalnya na'buduka. Allah dahulukan iyyaka kepada nasta'in. Sebagian ulama fokuskan pada perbincangan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ulangkan balik kalimah iyyaka 2 kali, sedangkan dalam bahasa boleh sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Boleh, tapi kenapa Allah ulangkan iyyaka 2 kali? Perkara ini
disebutkan secara detail berkaitan rahsia-rahsia perkataan Al-Quran. Sebab surah Fatihah Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya semua isi kandungan kitab terkandung dalam surah Fatihah. Dan perkataan yang ringkas itu diperlukan kerana ianya ringkasan terhadap isi kandungan Al-Quran. Namun dalam Allah meringkaskan isi kandungannya, Allah ulang balik dua perkataan tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa iyyaka diulangkan? Di sini kita ambil satu hikmah yang umum disebutkan oleh ulama, kerana Allah Subhanahu inginkan kita sentiasa bertajaddud terhadap usaha kita dalam beribadah dan beristi'anah. Kehidupan dunia kita perlu sentiasa tajaddud niyah, tajaddud tauhid. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang, kita jangan merasa diri kita ni selesa. Tiap-tiap hari kita perlu tajaddud, artinya perbaharui. Zikir pagi kita dah baca semalam, hari ni baca lagi. Zikir petang dah baca semalam, baca lagi. Kita dah hafal Al-Quran. Okay. Kita dah semalam kita dah sedekah. Hari ni kita sedekah. Dah qiyam, hari ni qiyam lagi. Jangan pernah merasakan bahawa bila kita dah tauhidkan Allah, kita dah buat sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa cukup. Sebab tu dalam ayat ini Allah ulang balik, iyyaka, hanya pada kamu sebagai satu isyarat kepada perlunya kepada tajaddud niyah, tajaddud tauhid, kepada tajaddud istimrarul amal dan sebagainya yang disebutkan oleh ulama dalam bab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa diulangkan iyyaka dua kali? Okey, kita pergi kepada ayat nombor 6. Kepada nombor 6 insya-Allah. Kita cuba percepatkan insya-Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat seterusnya, ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ayat yang kelima atau keenam menurut khilaf yang kita dah bincangkan. Kata Ustaz, isti'anah sebagai hak hamba, iaitu iyyaka nasta'in, secara detail diterangkan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat berikutnya. Ayat berikutnya, kita kata iyyaka nasta'in, ayat iyyaka nasta'in, selepasnya adalah pendetailan terhadap makna iyyaka nasta'in. Isti'anah sebagai hak hamba secara detail diterangkan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat berikutnya berupa permintaan hidayah untuk dapat komitmen pada jalan yang lurus. Jadi iyyaka na'bud itu hidayah. Ini yang iyyaka nasta'in adalah permintaan hidayah yang kita pernah sebutkan sebelum ini. Iyyaka na'bud ada hidayah nikmah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat ibadah. Iyyaka nasta'in adalah jalannya. Jadi Allah berikan contoh secara praktikal. Bila kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada kau kami sembah, hanya pada kau kami meminta pertolongan. Ketika itu Allah ajarkan doa yang secara praktikal. Allah kata ihdinas siratal mustaqim. Allah ajar kita bahawa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Inilah dia doa isti'anah yang paling utama. Ada orang bila dia angkat tangan berdoa, yang diingat hanyalah urusan-urusan dunianya. Hanyalah projeknya, hanyalah rumahnya, keretanya, anak-anaknya, pelajaran dari segi pelajaran, kos sehari hidup dan sebagainya. Sepatutnya doa yang paling awal diutamakan adalah doa ihdinas siratal mustaqim. Doa wajib. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bila wajibkan kita suatu perkara, ianya adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Bila Allah wajibkan kita berdoa, artinya doa adalah perkara ibadat, antara ibadah-ibadah utama. Dan bila Allah wajibkan kita dengan satu lafaz doa, tidak ada lafaz doa yang Allah wajibkan dalam dunia ini kecuali doa ihdinas siratal mustaqim. Iaitu kita baca dalam surah Al-Fatihah, iaitu kita baca dalam tiap-tiap rakaat 17 kali sehari paling kurang. Seorang Muslim tak boleh kurang daripada itu. Doa yang Allah wajibkan kita baca ialah doa ihdinas siratal mustaqim. Inilah dia doa pertama selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu ayat iyyaka nasta'in
minta tolong pada Allah, kesempurnaan pada iyyaka nasta'in adalah apabila seorang hamba sedar bahawa dirinya perlukan kepada hidayah Allah. Kita perlukan petunjuk Allah, bimbingan Allah ke jalan yang Allah redha. Inilah dia perkara yang paling utama dalam berdoa. Doa kita, ada orang dia sanggup untuk kaya lebih daripada redha Allah. Ada orang sanggup untuk berkuasa lebih daripada redha Allah. Ada orang sanggup untuk dapatkan habuan dunia dia tanpa redha Allah. Itu doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita, ihdinas siratal mustaqim, mengajar kita supaya perkara pertama yang kita cari adalah redha Allah. Carilah redha Allah melalui kekayaan kita. Bukan kaya tanpa redha Allah. Okay. Carilah redha Allah dalam ibadah kita. Kerana ihdinas siratal mustaqim berkaitan ibadah. Bukan dengan cari dunia melalui ibadah. Ada orang ibadahnya penuh dengan keinginan dunia. Ini yang dibincangkan dalam bab tauhid. Menginginkan perkara dunia dan ibadahnya. Kita inginkan wajah Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allah ajarkan kita doa supaya kita jadikan redha Allah dan hidayah Allah adalah permintaan utama kita. Supaya segala perkara yang kita lakukan, yang kita ingat adalah hidayah Allah. Apa arti hidayah Allah? Ialah panduan dan bimbingan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan daripada taufiknya yang akan disyarahkan oleh Ustaz dan kita akan baca sebentar lagi. Jadi apa yang ada, segala tindakan kita, mesti kita first kali ihdinas siratal mustaqim. Apa hukum Allah kat sini? Kita nak marah anak kita, kena tak kena? Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita nak keluar rumah, kita nak buat sesuatu, ihdinas siratal mustaqim. Betul tak betul apa yang aku buat sekarang? Apa yang aku buat ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aku buat ni betul tak betul dengan apa yang Allah kehendaki? Allah kata dia yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita penuh dengan ujian. Ujiannya apa? Kita sentiasa kena ingat bahawa kita sedang diuji dan ujian Allah itu adalah berkaitan dengan hukum syaraknya. Allah Subhanahu wa taala, ujian yang utama adalah Allah turunkan hukum syaraknya. Jadi ketika kita nak ambil duit kita dapat ni ikut ke tidak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin bercakap, apa kita cakap ni redha Allah ataupun tidak. Inilah dia makna ihdinas siratal mustaqim secara praktikal. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah suruh ulang sebanyak 17 kali dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita penuh dengan panduan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seolah Allah menegaskan bahawa jika telah beribadah dan memberikan hak-hakku seolah Allah menegaskan bahawa jika telah beribadah dan memberikan hak-hakku berupa ibadah, maka mintalah segala kebutuhanmu, iaitu keperluanmu. Doa yang harus diprioritaskan dalam meminta kepada Allah adalah doa untuk sentiasa konsisten dalam jalur siratal mustaqim. Dari sejak awal merasakan detak nadi kehidupan hingga masa hidup di dunia ini berakhir. Ini yang kita syarahkan tadi. Inilah doa yang paling utama. Kita baca. InsyaAllah kita cuba baca sebanyaknya. InsyaAllah di hujung baru saya ulas balik apa yang disebutkan oleh Ustaz. Kata ihdina merupakan ungkapan doa dan harapan dari hamba kepada Tuhannya. Ihdina adalah fi'il amar. Tunjukkan pada kami. Fi'il amar pada asalnya maknanya adalah perintah. Namun suatu ayat perintah yang datang daripada pihak bawah kepada pihak atasan dipanggil permintaan. Tolonglah saya. Tolonglah saya ayat perintah. Tapi ayat perintah daripada pihak bawah kepada pihak atasan namanya meminta pertolongan. Tapi kalau orang atas kata tolong saya ambilkan kertas. Tolong saya bawakan fail. Kataan yang sama daripada pihak atas ke bawah maksudnya ada satu arahan. Jadi ihdina adalah ungkapan doa dan harapan dari hamba kepada Tuhannya walaupun ianya berbentuk fi'il amar. Makna dari kata ihdina adalah
tunjukilah kami jalan yang lurus. Arahkanlah kami kepadanya dan perhatikanlah kami jalur hidayahmu yang menyampaikan kepada kenyamanan dan kedekatan denganmu, yaitu qurbah, uns dan qurbah. Ini adalah perkataan yang beliau terjemahkan daripada kata-kata Ibn Qayyim rahimahullah. Maksud ihdinas siratal mustaqim. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala meletakkan keagungan doa dan ungkapan-ungkapannya pada surah ini. Setengah dari surah ini merupakan intisari pujian, sedangkan sebahagian lagi adalah rangkuman segala keperluan. Allah menjadikan doa yang ada pada surah ini sebagai doa yang paling baik untuk dilantunkan oleh orang-orang yang sedang berdoa, kerana untaian doa ini langsung dari Allah. Artinya perkat doa, lafaz ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lafaz doa dalam bab apa sekalipun kita doa ini doa yang paling utama sebab inilah doa yang Allah ajarkan dan tiap-tiap perkataannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah sebuah perbuatan yang sangat baik, terutama doa-doa maksurat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan ini sangat penting. Sangat penting. Doa-doa maksurat. Bukan buku maksurat. Buku maksurat itu salah sebahagian daripada doa maksurat. Tapi doa yang kita pilih dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa-doa yang Allah ajarkan. Yang Nabi ajarkan. Doa-doa maksurat, sama ada maksur daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi SAW. InsyaAllah saya akan sharekan nanti, sharekan dalam grup nanti, doa-doa daripada Al-Quran dan sunnah. Bila kita tengok doa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, kita akan dapati bahawa Allah ajar kita banyak doa yang kita pun belum hafal, kita belum amal, dan banyak lagi doa-doa dalam Al-Quran sekalipun yang kita tak amalkan. Bila kita tengok pada senarai, insyaAllah saya akan bagi file buku Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani sebenarnya. Katakan file berkaitan doa-doa Al-Quran Al-Karim dengan hadis Nabi SAW. Kita akan merasakan bahawa kita ni kadang-kadang fokus kita tak kena. Al-Quran dan doa Al-Quran kita belum lagi faham betul-betul. Belum kita baca, belum kita amal, belum kita hafal. Kita sibuk cari rahsia-rahsia doa-doa daripada ustaz-ustaz yang menurut perkataan manusia. Bukan salah. Bukan kata salah. Tapi prioritinya. Yang mana lebih utama? Okay. Menggunakan lafaz Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah doa yang terbaik. Meminta sesuatu yang diminta oleh Nabi SAW ada permintaan yang paling baik. Dari situ kita tahu bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Bila kita tengok dalam Al-Quran dan doa-doa dan isi kandungan maknanya dan juga dalam hadis, sampaikan bila kita nak minta doa diri sendiri, hampir tak ada sesuatu yang kita minta perkataan kita yang tak ada kat Quran. Seolah-olah doa yang Allah ajarkan kita tu, yang Nabi ajar, dah sempurna dah. Nak tambah satu perkataan pun tak ada apa. Kecuali pendetilan. Kecuali nak minta perkara yang lebih detail dengan hanya istilah atau kita kata pendetailan berkaitan dengan hajat-hajat kecil. Namun secara keseluruhannya dalam semua bab Allah SWT dah berikan bimbingan yang sepenuhnya. Menunjukkan bahawa agama ini agama yang sangat sempurna. Sangat sempurna. Okey, jadi di sini Ustaz bawakan beberapa contoh berkaitan dengan bab berkaitan dengan doa. Di antara hadis yang menyebutkan keagungan doa adalah seperti berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hal yang lebih mulia di sisi Allah selain ungkapan doa. Dan disebutkan di bawah sana berkaitan dengan sanad hadis ini hasan menurut kata muhakkik. Surat, okey. Jadi doa, lafaz yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai. Mana kita berdoa pada Allah, minta tolong Allah,
Allah dah cinta, apatah lagi ditambah dengan doa-doa tersebut adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita, iaitu doa-doa yang maksur, ianya lebih mulia. Siratul Mustaqim mengandungi sejumlah ajaran yang mengarahkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jalan yang lurus. Wujudnya beberapa akidah, adab dan aturan hukum yang diperoleh melalui jalur ilmu yang bersumber dari Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan diformulasikan dalam bentuk ajaran Islam. Ini makna Siratul Mustaqim, iaitu ajaran-ajaran berkaitan dengan akidah, adab dan hukum yang wujud dalam Al-Quran melalui sunnah Rasulullah Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah, sebab hadis Nabi menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Sebab tu bila ayat Quran, kalau buka ayat Quran dengan makna yang umum, mengenai banyak makna, ada ruang untuk orang yang sesat ni dia ambil ayat Quran, dia baca separuh atau dipaham dengan makna lain dan sebagainya. Jadi ayat Quran perlu dilihat bagaimana penjelasan Rasulullah SAW. Dan Nabi bukan sekadar menjelaskan, malah diformulasikan dalam bentuk ajaran Islam. Nabi praktikkan dan ada contoh. Sebab itulah tafsir Siratul Mustaqim, ia bererti Al-Quran. Sebagai ulama kata, ihdinas siratal mustaqim adalah as-sunnah, iaitu sunnah Nabi SAW. Sebahagian kata ihdinas siratal mustaqim adalah jalan hidup, iaitu agama, ad-din, agama Islam. Inilah dia agama Islam. Betul, kalau ihdinas siratal mustaqim dengan segala makna yang disebutkan dalam makna siratal mustaqim, tak lari daripada panduan, jenis-jenis panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sahih semua sekali. Kumpulkan semua sekali, sebab ulama pada zaman dahulu, mereka ketika memberikan ta'rif, mereka ta'rif dengan contoh. Mereka bagi contoh. Mereka tak buat ta'rif mantik. Ta'rif mantik ni kita bagikan satu pentarifan kaedah mantik, kaedah jami' mani'. Zaman sahabat, zaman ulama-ulama tafsir, mereka selalu buat ta'rif dengan contoh. Bila dikatakan, orang tanya, di manakah mana Kelantan terletak di mana? Contoh. Dia tak jawab Kelantan tu sebuah negeri di bahagian timur, bahagian pantai timur Malaysia, di bahagian pantai timur Semenanjung, dan Semenanjung itu terletak di bahagian timur Malaysia. Dia tak cerita panjang, tak cerita macam tu. Ringkasnya, bila sebut di manakah Kelantan, dia mereka kata Kelantan itu adalah Kota Baru. Kelantan itu adalah di Kampung Panji, contoh. Jadi sebutkan contoh. Jadi bila sebut ihdinas siratal mustaqim, maknanya yang menyeluruh berkaitan dengan panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ulama tafsir kata ihdinas siratal mustaqim, apa dia? Mereka dengan spontan, kerana zaman dulu mereka ajarkan secara spontan, mereka kata Al-Quran. Ada yang kata As-Sunnah. Ada yang kata ad-din, agama Islam. Ada yang kata ada yang sebutkan berkaitan dengan ad-dinul qayyim dan lafaz-lafaz yang lain, semuanya tak lari daripada makna Al-Quran dan sunnah dan panduan Nabi SAW dalam yang diajarkan dalam agama Islam. Kita baca sampai renggan 55 insya-Allah berkaitan dengan bentuk-bentuk hidayah. Kat situ baru perbincangan detail. Para sahabat dan tabi'in berbeza-beza dalam menafsirkan Siratul Mustaqim, tetapi tetap bermuara pada satu maksud, iaitu bahawa Siratul Mustaqim adalah Islam. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada pula yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan adalah Al-Quran, dan ada pula mengatakan Rasulullah SAW. Itu Siratul Mustaqim itu adalah Nabi itu sendiri. Perbezaan ini hanyalah bersifat variatif, iaitu tanawwu', dan sama sekali bukan perbezaan kontradiktif. Okey. Perbezaan tanawwu' dalam ilmu mantik disebutkan ada dua jenis perbezaan.
Satu khilafut tanawwu dalam ilmu tafsir kita belajar, dalam ilmu mantiq kita belajar, dalam ilmu usul fiqh kita belajar, dalam ulum hadis kita belajar, dalam agama Islam secara umum dibincangkan perkara ini. Perbezaan ada dua. Satu dipanggil khilafut tanawwu', yang kedua khilafut tadad. Khilafut tadad. Apa itu khilafut tanawwu'? Nampak berbeza. Tapi ia bukan berbeza, ia kepelbagaian. Al-Quranul Karim ketika disyarahkan oleh ulama, sekiranya ianya bila kita buka tafsir ni syarahnya berbeza, tafsir lain syarah berbeza, sekiranya perbezaan itu berbentuk tanawwu', ia bukan satu pertentangan, ia satu kepelbagaian. Satu ayat macam ia kena abudu, ia kena sa'in. Kita belajar. Kita belajar kat ustaz, ini kita buat ia kena abud, wa ia kena sa'in. Ini adalah ghayah, ini adalah wasilah. Jumpa ustaz lain sebut lain, jumpa ustaz lain sebut lain. Perbezaan tadi berbeza-beza, dia bukan bererti bertentangan. Dia perbezaan tanawwu'. Dan ini yang sepatutnya wujud. Dan inilah perbezaan yang wujud dalam pandangan ulama-ulama. Pandangan ulama-ulama kebiasaannya wujud pada khilafut tanawwu'. Manakala khilaf yang tak boleh kita bertolak ansur bila khilafut tadad. Khilaf yang bertembung. Artinya perkara yang tadad dia tak boleh wujud salah satu padanya, mesti satu je yang ada. Mesti satu yang betul. Tak boleh tak boleh dua betul. Kalau kita tanya, Prof Syahnul laki ke perempuan? Tak boleh kata, laki lah confirm lah jelas. Contoh Prof. Soalan laki ke perempuan, tak boleh jawab lain. Mesti satu je betul. Tak boleh bila orang kata perempuan, kita tak boleh terima. Dalam agama juga ada khilaf yang begini. Sebab tu khilaf yang begini perlu dirujuk kepada ulama'. Sebahagian daripada masyarakat awam nampak bila ada ustaz-ustaz berkhilaf dalam satu masalah, dia nampak siapa saya bertegas, dia kata apalah, buat apa nak khilaf benda ni, tu ulama ni pun ada pandangan, tu ada pandangan. Kalau pandangan pihak ni ada pandangan, pihak kedua ada pandangan, ketiga ada pandangan, khilafnya berbentuk khilafut tanawwu', tidak bertentangan, maka betul lah khilaf tu perlu diraikan. Cuma tengok yang mana lebih kuat, yang mana lebih dekat dan sebagainya. Khilaf semua sekali kita atas dasar yang sama. Tapi kalau khilafut tadad, artinya kalau kita mengiyakan kata-kata dia, kita akan menafikan kata-kata yang lain. Contoh, ini khilaf yang panas dari dulu sampai sekarang. Khilaf yang memang tak boleh nak bertolak ansur. Sama ada berpihak pada satu ataupun dua. Contoh, boleh atau tidak mengada-adakan sesuatu dalam agama. Urusan bid'ah. Pilih je. Pilihan dua. Manhaj. Antara ustaz-ustaz. Ada ustaz kata boleh buat benda baru, dan benda baru tu boleh buat benda baru sekiranya ia baik. Ada yang kata tak boleh. Dia pilih dua saja. Saya nak bagi contoh khilafut tadad. Sebab tu bergaduh sampai sekarang kat sini, bila berlaku khilaf, tak banyak masalah khilaf tadad dalam agama. Tapi kalau wujud, ianya akan melibatkan manhaj. Dua manhaj yang berbeza. Dia tak boleh kata duduk boleh, tak apa benda ni khilaf, raikan. Mana boleh raikan? Dalam bab kaedah ni, dua-dua pihak takkan boleh meraikan satu sama lain, kecuali pihak yang tak faham. Sebab kalau kata boleh, artinya menafikan pihak yang lain. Kalau kata tak boleh, menafikan pihak yang lain. Dalam bab khilafut tadad yang memerlukan kepada manhaj, di sini ulama Ahlussunnah susun, kenapa disebut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka susun bab-bab khilaf yang tadad tadi, yang bertentangan adanya khilaf yang menyebabkan seseorang tu kalau dia berbeza, dia boleh terkeluar daripada Ahlussunnah. Itu bab manhaj. Ilmu manhaj ni ajar kita satu cara yang mana kalau kita ambil cara lain, dia boleh terkeluar dari Ahlussunnah. Dan khilaf ni besar lah. Khilaf yang kat sini besar lah. Khilaf yang saya contoh ni. Buat benda baru boleh ke tidak? Benda ni lah benda yang
khilaf yang dari perselisihan dari dulu sampai sekarang. Saya tak nak ajak dan berbincang berkaitan dengan berpihak pada mana. Dan saya rasa ramai tahu dah pendirian saya. Cuma nak bagi contoh. Nak bagi contoh masalah yang dinamakan sebagai khilafut tadad. Tafsir surah Al-Ikhlas. Boleh tafsir dengan tafsiran pelbagai. Macam-macam. Ada orang tafsirkan dengan makna dengan ayat-ayat sifat-sifat salbiyah. Ada yang tafsirkan dengan makna ma'rifatullah, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Ada yang tafsirkan dengan makna yang lebih umum lagi berkaitan dengan makna Allah, makna as-samad umum. Tak ada masalah. Ini semua khilaf tanawwu'. Sampai pada tiba-tiba orang kata kul huwallahu ahad. Huwa adalah Muhammad. Kul huwallahu ahad. Dia di situ adalah Nabi Muhammad, bukan Allah. Ini khilaf yang tak boleh terima. Khilaf yang tak boleh terima. Kerana dia telah bawa suratul Ikhlas yang hanya mengikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makna yang lain, iaitu menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh terima. Bawalah pelbagai kaum sekalipun isi. Tak boleh bertembung. Tak boleh sama. Tafsiran ini dibuat oleh sebahagian golongan Batiniyah, sebahagian ulama salsaf yang melampau dan sebagainya. Jadi cara mereka selesaikan masalah, sebabkan dah banyak sangat benda yang bertentangan, maka wujud di kalangan ulama sufi perkenalkan, ilmu ada dua. Satu, ilmu syariat ia memang lain, ilmu makrifat lain. Jadi kalau kita bercakap takkan bertembung punya. Ini satu kesilapan. Mana boleh agama Allah dipisah-pisahkan dua kebenaran di pihak yang syariat ikut Nabi lain, kemudian pihak kami dapat daripada Allah lain. Tidak, tak mungkin wujud. Nak ahli apa sekalipun dalam agama ni, level tinggi mana sekalipun, mesti rujuk kepada ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah yang Allah berikan petunjuk. Mesti rujuk kepada Al-Quran. Mesti merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merujuk pada sunnah. Mesti rujuk pada agama Islam. Tak boleh kata agama Islam yang Nabi ajar ni level lain. Level lain. Kami di level yang lain direct dengan Allah, tak melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, ulama mengkafirkan. Ulama kata awam mengkafirkan golongannya begini. Sampai tahap mengkafirkan. Kenapa? Sebab meletakkan ajaran Allah dan Rasul sebagai lain. Jadi ada yang kata, jangan kafirkan orang. Betul lah, saya pun tak kafirkan. Saya fikir pemikiran, tapi maksudnya kita bukan mengkafir. Tapi maksudnya kita bukan cerita pasal mengkafirkan manusia, tapi cerita tentang pemikiran tu. Ideologi yang dikatakan sebagai kufur oleh ulama salafus salih. Sebab menafikan sebarang orang yang menolak keabsahan agama yang dibawa oleh Nabi SAW dengan pelbagai cara. Sama ada kata tak valid, atau kata kami ada ajaran lain yang lebih sesuai, atau kami tahu sesuatu lebih daripada Nabi, maknanya sama. Betul, saya selalu sebut berkaitan dengan, bila berkaitan dengan etis. Cerita pasal etis. Dalam ada beberapa forum, ada beberapa tempat bila cerita pasal etis. Jangan terhadkan etis kepada makna menafikan Allah, menafikan kewujudan Allah. Kita kalau cerita etis terhad pada situ, jadi kita nampak macam tak banyak etis. Tapi kalau kita kembangkan golongan etis ni kepada golongan-golongan yang lain, yang sama juga, yang menafikan hukum Allah di atas muka bumi ini, yang tak nak beramal dan juga kata tak wajib amal Allah, tak wajib dengan beramal dengan agama Islam, kita akan dapati bahawa golongan etis ni dan juga pemikiran-pemikiran falsafah yang lain pun masuk antara falsafah yang mendukung kepada etism. Di mana sama ada etis ke, sama ada golongan etism ke, golongan deism ke, golongan etism ke, golongan somethingism ke, golongan lahutiyah, mana golongan seperti golongan Al-Adriyah, golongan agnotism ke, golongan apatism ke, al-iktiratiyah. Golongan ni semua yang sama ada yang tak mengaku Tuhan wujud, atau kata Allah Tuhan tu wujud tapi Allah ciptakan satu benda lain yang uruskan alam ini, Allah tak terlibat. Ini golongan deism. Dalam Islam banyak pemikirannya begini. Golongan deism yang mana yang kata Allah ciptakan Nur Muhammad, lepas tu Nur Muhammad lah yang uruskan alam dan sebagainya. Ini golongan yang wujud pada pemikiran Eropah, zaman-zaman Eropah, zaman-zaman awal Eropah. Dan golongan
yang tidak mempedulikan agama langsung, yang penting adalah something, golongan yang kata something tu wujud tapi tak tahu siapa dia, golongan atheism. Semua ni menafikan kewujudan Allah. Maknanya semua ni bertentangan dengan Islam. Betul, kalau kita nak bincangkan tentang atheism, kita perlu tengok golongan atheis, kita perlu tengok secara keseluruhan. Sama juga seperti golongan yang adalah Islam yang tidak menurut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, perlu dilihat dengan lebih umum. Sama ada yang kata yang tolak agama Islam, kekufuran tolak agama Islam, tolak, ataupun golongan kata kami tak tolak, tapi kami kata ada lagi ajaran lain yang sama. Sebab tu tak wujud pluralism. Kita tak terima agama lain. Cuma yang jadi masalah dalam bab ini, bab perbincangan ada golongan cerita bab syariat makrifat hakikat. Dia kata apa? Mereka sama juga menolak apa yang Nabi bawa dalam bab syariat. Tapi mereka namakan ilmu mereka pun dapat daripada Nabi. Iaitu Nabi ada ajaran yang Nabi sampaikan, itu ajaran syariat. Yang Nabi rahsiakan, Nabi bagi pada orang tertentu atau rahsiakan, itu namanya makrifat. Ini satu dakwaan yang palsu. Sehingga sekarang wujud. Kenapa saya cerita benda ni? Ada seorang ustaz dah mula tafsirkan makna sifat Nabi. Tabligh itu menyampaikan, bukan artinya sampaikan semua. Makna Nabi, sifat Nabi, tabligh, antara sifat Nabi yang utama adalah Nabi menyampaikan, dia artikan bukan semuanya. Sebab apa? Nak buka jalan kepada ada ilmu yang Nabi sembunyikan. Dan ini adalah, sebab tu ramai ustaz-ustaz bangun, marah, pertahankan. Sebab apa? Kataan yang dikeluarkan, kaedah dikeluarkan melibatkan apa? Melibatkan isu di belakangnya berapa banyak. Melibatkan, dia akan membenarkan semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh siapa sekalipun dengan alasan tak jumpa dalam Al-Quran, tak jumpa dalam hadis, tapi ini adalah rahsia Nabi, antara Nabi dengan beberapa orang sahabat, atau rahsia yang Nabi hanya sampaikan melalui mimpi kepada guru-guru tertentu, ataupun agama yang Allah tak turunkan kepada Nabi Muhammad tapi Allah turunkan kepada wali tertentu atau perintah atas dasar-dasar begini dan begitu. Ini semua punca kepada banyak ajaran sesat dan kesesatan. Waktu bab ini, bila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa kita minta Allah bimbing. Allah bimbing dalam apa? Dalam Al-Quran, Allah bimbing dalam sunnah, Allah bimbing dalam agama Islam. Ini tafsiran yang tanawwu' tak ada masalah. Tapi kalau orang datang tafsirkan ihdinas siratal mustaqim dengan tafsiran yang bertentangan dengan syarak, kita kata tafsiran itu tafsiran yang tanaqud. Imam Asy-Syaukani menukilkan beberapa riwayat tentang tafsiran siratal mustaqim berdasarkan warian di atas. Beliau menyimpulkan semua riwayat terkait penafsiran ayat ini selain yang disampaikan dari Fudail saling mendukung dan membenarkan antara satu dengan lain. Siapa yang mengikuti Islam, Al-Quran atau Rasulullah SAW, maka dipastikan ia telah mengikuti kebenaran. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah juga menyebutkan makna serupa dengan menulis. Menurut saya, yang paling bagus dalam menafsirkan ayat ini adalah maknanya berupa berikan ihdinas siratal mustaqim, maknanya berikanlah kami taufik untuk sentiasa konsisten pada keredaanmu. Taufik yang telah engkau berikan kepada orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, dari kalangan hamba-Mu, berupa perkataan dan perbuatan yang merupakan siratal mustaqim, kerana mereka yang telah diberikan taufik dari kalangan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul, para siddiqin dan seimanannya iaitu siddiqin dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Mereka sungguh telah diberikan taufik kepada Islam dan membenarkan para rasul, berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengamalkan apa-apapun yang diperintahkan oleh Allah dan berhenti pada setiap larangan. Mengikut metod Nabi SAW dan metod keempat Khulafa' Ar-Rashidin dan semua hamba Allah yang saleh, semua hal tersebut merupakan bentuk wujud siratal mustaqim. Jadi apa disebutkan yang disebut sini adalah umum. Seperti mana disebutkan tadi, semua makna mesti maknanya kembali kepada siratal mustaqim dengan gaya begini. Okay, saya bagi sedikit cara untuk kenal golongan yang tersilap masalah ini bila maknakan siratal mustaqim. Bila mereka cerita tentang hadis, mereka tak pedulikan
hadis tu sahih tak sahih. Betul tak betul? Sebab apa? Kenapa mereka tak pedulikan? Sebab kewujudan hadis sahih tak sahih tidak mengubah pendirian mereka pun. Sebab mereka, kenapa wujud golongan yang tak pedulikan kesahihan hadis? Sahih artinya apa? Yang sahih, yang hasan, dan hadis daif yang boleh diguna pakai dalam masalah fadail. Ini semua maksud yang boleh diterima. Yang sahih artinya yang boleh diterima. Yang terima. Bagi golongan ini mereka tak pedulikan pun hadis ada tak ada, mereka boleh buat apa sekalipun. Hadis wujud tak wujud, boleh tak buat sesuatu pada mereka? Boleh buat sesuatu. Mereka boleh bab zikir ke, bab amal ibadat ke, bab apa sekalipun. Kalau tak ada hadis sekalipun, kami boleh buat benda baru. Jadi apa fungsinya kewujudan hadis? Hadis hanya diguna pakai untuk mengiyakan sesuatu yang sesuai dan telah mereka tetapkan. Sebab tu mereka tidak pedulikan kesahihan hadis. Ada golongan yang jujur, iaitu mereka memang faham bahawa boleh buat sesuatu baru, dan maksudnya apa yang Nabi tak buat, tak semestinya tak boleh buat. Jujur. Jujur. Di golongan ini perlu dibincangkan secara ilmiah. Yang saya bincangkan, yang saya tegaskan adalah golongan yang memang tidak pedulikan hadis atas dasar memang agama ini ada level yang berbeza. Nabi bawa level yang rendah. Ini yang saya marah balik-balik. Kat mana-mana saya cerita. Sebab ini adalah meruntuhkan agama Islam secara keseluruhannya. Bila cerita tentang hadis, dia cerita bahawa hadis ada dua. Nabi, memang Nabi itu yang utama. Nabi yang bawa agama Islam. Tapi ada yang Nabi sampaikan, ada yang Nabi tak sampaikan. Ini paling sesat. Kemudian kalau Quran pula, Quran ada dua makna. Satu, Quran yang ditafsirkan dengan gunakan bahasa Arab, gunakan kaedah sahabat bawa. Satu. Kami ada rahsia di sebaliknya. Tafsiran batin. Betul mereka ni biasa batiniah. Di Quran pun mereka tafsir ikut suka hati. Ayat Quran yang ada pada kita, yang kita baca ikut Quran, ini semua tafsiran yang zahir. Kami ada tafsiran batin. Ada rahsia di sebalik perkataan tersebut. Ini satu kesesatan. Quran pun dia boleh buat begitu. Hadis pun begitu. Macam mana dengan agama yang tinggal? Agama adalah terletak pada apa? Bila Quran dan hadis dah dipecahkan, dihilangkan fungsinya, maka agama hanya terletak kepada gurunya. Lepas tu mereka kata, perlu kepada taat kepada guru. Jadi kumpulan ni selalu mengajak orang kepada taat secara terus kepada, jangan pertikaikan, jangan ni semua, jangan tanya, jangan begini, jangan segini, taat pada guru. Ketaatan pada guru artinya apa? Adab dalam berilmu adalah jangan bertanya, adab dengan ilmu jangan persoalkan. Ini satu metod yang salah. Al-Quran dan Sunnah adalah asas. Ihdinas siratal mustaqim. Guru-guru hanyalah orang-orang yang menunjukkan jalan manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan orang yang mempunyai ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ini perlu jelas. Untuk ihdinas siratal mustaqim, insyaAllah kita akan bincangkan untuk akan datang secara detailnya. Bentuk-bentuk hidayah dan tafsiran lebih umum. Cuma saya akan bacakan ayat ni sampai pada muka surat 57, mana pada sebelum suratul ladzina an'amta alaihim. Kemudian saya akan syarahkan tentang banyak perkara yang disebutkan oleh ulama dan kitab-kitab yang lain sebagai tambahan ilmu, insyaAllah. Hari ni minta maaf, cepat sikit. Sengaja saya baca cepat sebab kalau kita tak cepatkan dia kat situ je satu tempat. Lepas tu baru kita ambil balik bincang, syarahkan insyaAllah. Okay, kita buka pada perbincangan soalan. Jadi hari ini sampai 55. Ustaz, ada bentuk-bentuk hidayah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Bila Ustaz sebut tadi, ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Ya saya. Maknanya kita puncak tertinggi kita minta keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Ulang balik. Macam mana? Puncak ketinggian kita beribadah untuk mendapat keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Jadi Ana ada dengar lah, tapi Ana tak pasti sama ada doa ni daripada siapa. Tapi ada unjuran dekat arah tu lah. Contoh gini Ustaz. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Okey. Ana nak tanya Ustaznya adalah apakah ini daripada sunnah ataupun daripada rekaan ulama? Okey. Allah alam Ustaz. Okey. Doa ni sebenarnya doa yang famous sebenarnya. Tarekat banyak pakai. Mana doa Itu nak tahu tu. ya? Nak tahu benda Ustaz tu. Kan Ustaz? Itu yang Ana nak tahu tu dapat penjelasan daripada Ustaz tu. Okey, doa yang diguna pakai dalam ketika sebelum mukadimah selalu kita dengarlah mana ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atina mahabbatak wa ma'rifatak. Doa ni doa ini dia secara umumnya ialah maknanya secara umum tak ada masalah. Secara umum salah satu daripada bentuk doa yang maknanya benar. Secara umum. Surah ni maknanya bila baca ilahi anta maksudi, Tuhanku kamu adalah maksudku, wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Tak silap saya lebih kurang macam tu ya. Bagikan aku makrifah dan pada kamu. Namun apa yang menjadi perbincangan pada doa ni, satu lafaznya benar. Pertama, lafaznya confirm lah, bukan lafaz Al-Quran, bukan lafaz sunnah Nabi SAW. Tu adalah salah satu lafaz doa yang disebutkan oleh sebahagian tarikat, wujud daripada sebahagian tarikat, iaitu yang dibacakan secara umum lah, secara umum. Yang kedua, lafaz doa begini kadang-kadang tafsirannya berfokus kepada bab raja, berfokus pada bab ma'rifah, a'tini mahabbatak, dan bab ma'rifah dan mahabbah. Fokusnya kepada satu aspek. Kalau tidak ditegaskan pada aspek yang lain, kadang-kadang orang boleh melampau satu aspek, lupa pada aspek yang lain. Kepada kumpulan, kalau yang ada orang yang hanya baca doa ini, dia baca doa dan dia faham maknanya, maksud dia hanya minta redha Allah, dia tidak menafikan aspek yang lain dan tidak menjadikan itu satu-satunya amalannya, berkemungkinan dia tak timbul pemikiran-pemikiran yang pelik. Tapi ada orang jadikan doa ini sebagai maksudnya dan segala hidupnya kat situ saja, iaitu a'tini mahabbatak wa ma'rifatak, cinta Allah dan kenal Allah, dan jadikan agama segala-galanya pada mahabbah dan makrifah Allah. Dan mahabbah dan makrifah inilah yang menjadikan seseorang itu levelnya tinggi dan rendah. Lepas tu golongan yang melampau buat ni, sehingga mereka menafikan tentang hukum hakam. Sebahagian daripada mereka menafikan yang penting mahabbah Allah, kenal Allah, cinta Allah. Jadi mereka solat, dalam bab solat sebenarnya cinta Allah, ingat pada Allah, dia tak perlu beramal. Ada yang guna, saya tak kata semua Saya kata ada yang menggunakan konsep ini, konsep ma'rifah dan mahabbah sebagai segala-galanya dalam agama. Mereka ini lafaz ni maknanya saya tak kata salah. Lafaz makna asalnya betul, tapi digunakan oleh sebahagian daripada kumpulan tertentu untuk menjadikan itu adalah segala-galanya. Seolah-olah lafaz doa tadi adalah lafaz jami' mani'. Maksudnya doa yang paling sempurna, tak ada tambahan lain lagi dan tak ada boleh dikeluarkan. Itulah yang sebenarnya hakikat agama. Dan ini wujud pada sebahagian tarikat. Yang faham ni levelnya tinggi. Jadi sehingga kan doa-doa yang banyak didapati daripada golongan sufi banyak kepada cinta mahabbah, cinta Allah. Namun kekurangan kat mana? Wujud pada golongan yang melampau di kalangan sufi yang menafikan syariat, menafikan perlaksanaan, menafikan hukum hakam, atau merasa tidak gerun dengan neraka dan tak rasa inginkan syurga. Kami yang penting kami cinta pada kamu,
Allah, kamu campakkan kami ke neraka pun kami tak ada masalah. Kami yang penting cintamu. Kami campakkan, kami letakkan kami syurga pun tak ada masalah. Yang penting cintamu. Melampau kepada bab ini menyebabkan berlakunya bawa jalan kepada kumpulan yang disebutkan tadi. Tapi kalau sekadar bacaan yang umum, yang ada yang zahir, yang pada peringkat awal tak ada masalah. Saya risau yang tadi dijadikan akhir sekali bila masuk makin belajar makin lama dia katakan ini saja. Betul wujudnya golongan yang tafsirkan solat sebagai apa? Solat sebenar adalah solat untuk kenal, kita solat untuk kenal Allah, cinta Allah. Kenal Allah, cinta Allah. Zakat sebenarnya kenal Allah, cinta Allah, sehingga akhirnya mereka namakan segala ibadah yang Allah letakkan itu hanya sebagai wasilah semata-mata. Ya, itu adalah wasilah bagi kenal Allah, tapi ia adalah ghayah untuk syariat. Syariat Allah, ghayah. Allah tuntut kita untuk solat dengan angkat takbir, dengan rokok solat. Bukanlah takbir rokok itu semata-mata ghayah kepada cinta. Tak. Cinta wujud dalam amal ibadah itu sendiri. Wujud dalam amal ibadah itu sendiri. Bukan dengan meninggalkan amal ibadah tersebut. Berarti golongan yang melampau, mereka tafsirkan solat khusyuk dengan apa? Solat sama juga. Dia mukadimah yang sama. Solat khusyuk, solat yang tiada riak, tiada sum'ah. Okey. Mana khusyuk pada Allah. Tapi macam mana cara mereka tafsirkan? Tiada riak artinya tanpa buat satu amalan yang dapat dilihat oleh manusia. Bila buat solat, kita rokok sujud, itu ta'alluq dengan pandangan manusia. Akhirnya mereka kata, tak payah solat yang orang nampak. Tanpa sum'ah, tak payah baca. Kalau baca tentu orang dengar. Jadi tak nak orang dengar, sum'ah, tinggalkan. Lah sekali solat hanya yang penting cinta pada Allah dan sebagainya. Yang penting hati kita khusyuk pada Allah. Ini tafsiran yang melampau. Manakala di kalangan tafsiran umum yang kebanyakan wujud di kalangan kumpulan tasawuf yang peringkat awal, tak ada masalah pun sebenarnya. Dari segi cuma itulah, lafaz tadi bukan lafaz Nabawi, juga bukan lafaz Al-Quran. Itu adalah salah satu daripada lafaz daripada tarikat tertentu. Tak terhad pada satu tarikat. Okey, Ustaz boleh faham. Ini sebutkan nama ni, kadang-kadang sebut nama, kalau sebut nama tepat-tepat, awak zaman tak pasal-pasal. Umum je. Okey. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Sama-sama, barakallahu fikum. Terima kasih. Okey Ustaz. Ustaz Zaki ada soalan Ustaz? Ya? Macam ada yang ada soalan tadi, Ada soalan. Mohon diri, okey tak. Datuk Rasmi. Siapa? Oh, Datuk. Okey, insya-Allah. Ada soalan lain? Silakan. Yang isu yang timbul banyak sekarang Ustaz, maknanya kenyataan menyatakan doa-doa ataupun zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam tu berat untuk diikuti oleh orang awam. Kan? Sedangkan bila saya punya pandangan lah, Nabi atau Allah SWT dan Nabi SAW mengajarkan sesuatu tu adalah untuk umat. Jadi macam mana pula dia boleh jadi berat untuk orang awam, kena cipta yang lain. Ini kenyataan yang perlu dicantas, perlu dicegah, orangnya perlu diambil tindakan sebenarnya sampai tak mensifatkan. Kadang-kadang mereka ketika mereka sebenarnya nak pertahankan, orang yang begini nak pertahankan apa yang dibuat. Waktu kadang-kadang dia nak tambah satu benda, dia kata ala Nabi memang buat sikit, kita kena buat banyak lagi sebab kita ni banyak dosa. Waktu dia nak buat benda baru. Kita tanya mana dalil? Kenapa nak tambah-tambah? Nabi ajar dah tak cukup, kenapa nak buat banyak-banyak gitu. Itu tara Nabi. Tara Nabi ni macam mana? Tara Nabi beritahu macam tu, kita ni dosa banyak. Nabi Allah dah ampunkan dosa dia. Itu tara Nabi confirm syurga, kita belum confirm. Jadi kita buat banyak-banyak. Erti banyak-banyak pun buat sesuatu walaupun sesuatu Nabi tak ajar. Itu dalam bab tersebut. Dalam bab bila dia nak buat benda banyak-banyak lebih daripada Nabi SAW. Dalam bab lain pula, dalam bab dia ringkas-ringkaskan, yang Nabi ajar dibuang-buang, dia ringkas-ringkaskan daripada la ilaha illallah jadi badhu, daripada zikir-zikir yang Nabi ajar banyak-banyak, dia tak nak ikut dan hanya cukup dengan ambil kata tertentu, buat tentu. Dia kata Nabi ajar ni berat. Yang Nabi ajar berat. Ulama ada tahu cara nak mudahkan orang awam dan sebagainya. Ini semua alasan-alasan tujuannya adalah tidak mahu ikut Nabi 100%. Hakikatnya
apa yang disebutkan itu adalah untuk mempertahankan apa yang wujud pada kumpulannya. Wallahu alam. Jenis-jenis jawapan yang tak konsisten begini, kita tengok jawapan dalam semua bab tak konsisten. Tapi satu yang konsisten, apa yang dia dah amalkan, apa yang dia dah buat, apa yang kumpulan dibuat, itu dah betul secara mutlak. Itu biasa, biasa dibuat oleh ramai orang. Alhamdulillah, semoga Allah jauhkan kita daripada perangai-perangai seperti ini. Wallahu alam. Wallahu alam. Ada soalan lain sahabat-sahabat semua? Ustaz Abal ni kirim salam kat Ustaz ni. Abal Khair. Abal Khair. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Abal Khair. Masya-Allah. Hari pergi dekat apa ni? Pergi buat akikah Tuan Haji Zainal. Bukan Tuan Haji Zainal, cucu dia di di apa ni? Mazrah. Uhud. Uhud. Masya-Allah, masya-Allah. Pergi sembelih dengan dia lah, pergi sembelih dengan Ustaz Abal. Masya-Allah. Doktor akan datang insya-Allah. Insya-Allah. Antara pelajar kita masya-Allah di Madinah Al-Munawwarah yang sedang mengambil PhD dalam bidang bahasa. Di Malaysia tak ramai, malah belum ada. Belum ada. Kecuali ada doktor, tapi orang Melayu Arab lah, orang Melayu lahir kat Mekah, tapi Melayu yang daripada Malaysia betul. Abal Khair mungkin orang pertama insya-Allah. Siapa nama Melayu yang tu Ustaz? Tak ingat nama dia. Ya? Orang Melayu Mekah tu yang buat bahasa Arab tu. Ustaz Omar Din. Ustaz Omar. Dr. Omar Din. Dia habis kan? Dia dah habis ni. Melayu Arab. Tapi alhamdulillah sekarang di Shah Alam, di Medio. Oh, di Shah Alam. Di Shah Alam di Medio. Ada sekarang dah ke Malaysia. Dulunya di Qasim, sekarang di Medio. Dan satu lagi insya-Allah kita doakan supaya Ustaz Abal Khair dimudahkan. Jadi tambah lagi ilmuwan dalam bidang bahasa, dalam bahasa Arab, dan beliau juga seorang penghafal Quran insya-Allah lah. Package yang melengkapkan apa yang beliau ada insya-Allah. Okey, insya-Allah kalau tak ada soalan kita okey insya-Allah. Okey. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Ada. Silakan tengok. Tabok tu bahasa Arab. Silakan. Bahasa Arab dia apa Ustaz? Ya? Tabok. Kalau tanawu tu mungkin tanawwa'a ya, madhi. Ya, tanawwa'a ya tanawwa'u tanawwu'an. Tanawwu'. Okay. Yang satu lagi, tadok tu macam mana? Dad, asalnya did. Dot. Diddun. Dad dal. Diddun lawan. Okey. Terima kasih. At-tadad saling berlawanan. Madhi dia apa? Dodda. Dia tadad ni mana asalnya dadda yadiddu diddun. Okey, bahasa dari segi asalnya mana did lah, tapi bila tambah dengan dengan tambah huruf dengan wazan tafa'ala jadi tadadun. Oh, tadi tajaddud tu tajadda ya Ustaz. Itu daripada jaddada. Ya, asalnya jaddada. Okey, terima kasih Ustaz. Yujaddidu tajaddudun. Okey, terima kasih. Tajaddada. Okey. Terima kasih Ustaz. Jaddada, yujaddidu, tajdid, tajaddud. Tajaddud. Jaddada, yujaddidu. Okey. Tajdidun, tajaddudun. InsyaAllah kalau saya silap, saya akan beritahu semua minggu depan. Itu yang terlintas di kepala. Kadang-kadang sorof ni sebahagian daripada wazan yang dalam bahasa Rumi dia susah nak agak perkataan kan Ustaz. Tengok ni masya-Allah. Orang UKM ni. Adalah kan bukan. Bahasa Arab. Okey. Aja sikit-sikit Ustaz. InsyaAllah. Okey insya-Allah. Nanti Ustaz Kalau- share doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah dalam grup. Ya insya-Allah. InsyaAllah Tapi share. besok dapat kirim. Okey. Sebab dia ada urusan sikit sampai bukan besok, malah hari Ahad baru kirim. Okey. Ada urusan penuh lepas ni. Kalau mudahkan Sebab Ustaz. dia file tu ada dalam laptop.
dalam laptop dan perlu cek balik. Ada benda yang kena ni. Tapi kalau saya jumpa, saya akan bagi secepatnya insya-Allah. Kalau jumpa dah siap. Okey. Insya-Allah. Jazakallah. Jazakallah khair. InsyaAllah. Jazakallah khairan katsiran. Hayakumullah barakallahu fikum. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.